saya nak sharekan kepada anda berkenaan dengan huraian bagi bacaan bi'salismul fusuq ba'dal iman pada ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat. Jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita lihat pada ayat ini. Dan sebentar saya ambil dulu potongan ini dan saya nak bawa pada satu helaian kosong lah. Sebentar perkataan, dua perkataan yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya berkongsi kepada anda. Jadi untuk bacaan ini surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya memulakan ni, saya nak tanya pada anda lah. Setakat ni apa yang anda tahu tentang bacaan yang anda sedang lihat sekarang ni? Siapa tahu? Sila tuliskan di ruangan komen. Boleh tak? Saya nak tengok. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang berkongsi tentang apa yang anda telah maklum. Dan saya yakin jawapan-jawapan yang anda berikan ini adalah berdasarkan pengalaman belajar anda lah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kalimah yang ada pada surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11 ini, dia ada khilaf dari sudut penamaan dia. Okey, dia ada khilaf dari sudut penamaan dia. Dan bukan hanya beza pada nama, juga berbeza dari sudut jalan ceritanya lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, nama yang biasa kita belajar ataupun yang kita dengar adalah bacaan naqal. Jadi saya tuliskan di sini bacaan naqal. Naqal. Dan nama yang kedua, iltiqa sakinain. Okey. Dan nama yang ketiga adalah shibih naqal ataupun shibih bin naqal. Kalau ikutkan dua sajalah perbezaan dia kan. Jadi saya letakkan tiga sekali dan saya akan terangkan satu persatu kepada anda lah. Macam mana nama-nama ni boleh didatangkan dan apa sebab-sebabnya. Alright. Nak sebut shibih boleh, shibuhu boleh, tak kisah Alah, dah habis ke tak sempat kelab tindih? Tak apa. Kita baru nak mula ni untuk slot ni lah. Untuk slot tajwid kita. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama saya nak kongsikan dulu cara baca dia. Cara bacanya adalah dengan kita membunyikan ba berbaris bawah. Kemudian matikan hamzah. Bunyinya bi. Kemudian daripada huruf sin ni, bi sa. Satu harakat je. Bi sa. Dan terus fokus pada lam yang berbaris bawah ni. Bi sali. Bi sali. Daripada lam baris bawah ni pula, terus matikan sin. Lis. Bi salis. Mim baris hadapan mu. Bi salismu. Bi salismu. Bi salismu. Baiklah, sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak sharekan dulu. Okay, saya nak sharekan dulu. Ya, saya nak ubah posisi dia ke kanan sedikit. Okey. Baik. Saya nak share dulu berkenaan dengan kenapa dinamakan iltiqa sakinain. Dan sebenarnya dari sudut penamaan yang lebih sesuai lah adalah yang nombor 2 tu sebenarnya. Iltiqa sakinain. Tapi terpulang kalau ada yang nak berpegang dengan nama yang pertama tu, tak kisah. Kan? Sebab dia akan menghasilkan bacaan yang sama saja. Cuma berbeza dari sudut apa? Dari sudut penerangan tu. Jalan cerita dia. Baik. Kita fokus yang nombor 2 dulu. Kenapa disebut iltiqa sakinain? Baik. Bila kita pecah ni, tuan-puan. Bila kita pecah kat sini. Bi'sa.
Bi'sa ni saya tak payah pecah lah. Saya pecah pada kalimah yang kedua tu. Baik. Kat sini ada hamzah wasal. Kemudian ada lam yang berbaris bawah. Kemudian ada hamzah wasal kat sini kan. Ada hamzah wasal kat sini. So, kita letak hamzah wasal. Kemudian kita letak huruf sin yang mati. Kemudian kita letak mim berbaris hadapan. Baiklah tuan-tuan dan puan. Sekarang ini, di mana yang dikatakan iltiqa' sakinain itu adalah pertemuan antara huruf lam dengan huruf sin. Huruf lam dengan huruf sin. Apa itu iltiqa' sakinain? Iltiqa' sakinain ni maksudnya pertemuan dua sukun. Iltiqa' maksudnya pertemuan, sakinain ni merujuk kepada dua sukun lah. Jadi dua sukun tu yang mana? Pertama huruf lam dan yang kedua adalah huruf sin. Okey, memang kita lihat kat sini lam ni baris bawah. Ini adalah proses, kita kata proses akhir dia. Lam yang baris bawah ni adalah proses akhir dia. Jadi sebelum lam ini berbaris bawah, sebenarnya lam ini adalah lam yang sukun. Lam yang sukun, lam yang mati. Asal dia tuan-puan. Boleh faham ke setakat ni? Asalnya lam ni adalah lam yang mati. Jadi di sini kita akan nampak iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada lam, sukun yang kedua pada sin. Dan seperti yang anda telah faham, iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Dalam keadaan ini, sukun bertemu sukun tak boleh dibaca. Betul tak? Sukun jumpa sukun tak boleh dibaca. Sukun jumpa sukun tak boleh dibaca. Jadi sebab itulah kita lihat pada kalimah ni kan, lam ini berbaris bawah. Sebab apa? Sudah berlaku perubahan yang mana tanda sukun ini digugurkan. Tanda sukun ini digugurkan dan digantikan dengan baris bawah. Tanda sukun ini gugur, tak berfungsi dah. Dia akan digantikan dengan baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab itu dari sudut riwayatnya memang macam itulah. Okey, memang perlu dibariskan dengan baris bawah. Baik. Dan seperti yang kita maklum, sukun jumpa sukun tak boleh baca. Jadi bila dah letak baris bawah, barulah kita boleh lafazkan kalimah ini. Betul tak? Alismu. 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 Jadi bila kita baca bi'sa. Bi'sa lismu. Bi'salismu. Bi'salismu. Jadi kalau tuan-puan lihat di sini, penerangan ini, sebenarnya inilah satu jalan cerita yang lebih sesuai dan lebih, kita kata, lebih tepat lah. Okey, lebih tepat. Cuma kalau kita lihat pada kitab-kitab, kebiasaannya memang pada kalimah ini dinamakan dengan bacaan naqal. Bacaan naqal. Boleh faham tak? Dan saya nak share jugalah kepada anda semua bagaimana boleh dinamakan bacaan naqal ni. So ini yang kedua tadilah, iltiqa' sakinain. Iltiqa' sakinain. Boleh faham yang ni? Baik. Jadi sekarang saya nak share pula untuk naqal. Untuk bacaan naqal. Macam mana dia boleh diberi nama naqal? Okey. Pertama sekali, naqal ini tuan-puan. Naqal ni maksudnya pindah. Naqal ni maksudnya pindah. Cuma dalam konteks ni, dalam perbincangan ni,
Apa yang kita faham adalah pindah harakat. Pindah harakat. Bila sebut harakat ni, tuan-puan jangan faham pindah harakat maknanya 2 harakat jadi 4 harakat ke, 4 harakat jadi 6 harakat. Bukan itu maksud dia. Pindah harakat ni bermaksud pindah baris. Harakat ni nama lain dia adalah baris ataupun tanda. Jangan keliru. Harakat yang 1 harakat, 2 harakat, 4 harakat tu betul juga. Kan? Itu gerakan mat, gerakan suara pemanjangan. Dan nama lain bagi harakat adalah tanda ataupun baris. Jadi, saya letak dalam kurungan kat sini, pindah harakat ataupun baris lah. Baik. Naqal ni, kaedah dia tuan-puan. Macam mana boleh berlaku naqal ni adalah kalau... Sekejap, saya pecahkan dulu. Supaya tuan-puan nampak. Okey. Kalau kita tengok kat sini tuan-puan, kalau kita tengok kat sini, pertemuan 2 sukun adalah lam mati jumpa dengan sin tadi kan. Lam mati jumpa dengan sin. So, lam tu gugur, baris bawah. Kalau naqal ni dia pindah harakat. Dia pindah baris. Okey, dia pindah baris. Baik. Pertama, kalimah ini, kalau kita baca secara tunggal, bunyinya ismu. Bunyinya ismu. Tuan-puan cuba sebut. Ismu. Okey. Kita jangan masukkan lam ni. Jangan masukkan lam ni. So, bila lihat di sini, kalimah ni dibunyikan ismu secara tunggal. Secara tunggal. Ismu. Jadi, kita boleh kata hamzah wasal ini bila kita nak mula pada dia dibaca dengan baris bawah. Dapat ke? Boleh faham tak? Ismu. Kita fahamkan macam ni. Kemudian naqal. Naqal ni maksudnya pindah kan? Okey. Dalam kita panggil dia dalam cabang ilmu qiraat lah. Dalam ilmu qiraat, dia memang ada satu perbincangan yang dinamakan naqal ni. Pada qiraat kita ni, kita tak terdedah sangat. Sebab dalam qiraat Asim yang kita amal sekarang ni, kita memang tak orang kata apa, tak ada bacaan yang melibatkan naqal ni. Melainkan satu tempat ni je lah kan. Tapi nak kata kita ni sangat tak familiar dengan kaedah naqal ni. Sedangkan ada qiraat yang memang kaedah bacaannya adalah dengan naqal. Jadi sekarang ni saya nak cerita kepada tuan-puan dulu, naqal ni macam mana? Pindah harakat ni macam mana? Baik. Dalam sebahagian qiraat, okey, kaedah naqal ini ataupun senang cerita, naqal ni dia akan jadi jika huruf hamzah yang sebelumnya terdapat sukun. Huruf hamzah yang sebelumnya terdapat sukun. Ataupun boleh juga kita nak cakap huruf yang mati selepasnya ada hamzah. Terpulang. Nak mana dulu kan? Huruf mati selepasnya, cuba tengok ni huruf mati selepasnya ada hamzah. Ni hamzah lah kan? Hamzah wasal lah. Sukun jumpa dengan hamzah. So kita nampak tak situasi itu berlaku? Sukun dan selepasnya ada hamzah wasal. Okay, ataupun kita nak sebut hamzah yang sebelumnya ada sukun pun boleh juga. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak setakat ni tuan-puan? Puan Lina tanya, semua dengar ke? Saya pun nak tanya juga, semua dengar ke?
Kenapa, ada masalah audio ke? Saya pun risau juga ni. Kan cakap seorang-seorang pula kan. Tuan-puan respon jap. Suara saya okey? Clear? Okey. Fokus. Okey, baik. Dengarlah tu. Baik, sekali lagi. Saya tanya pada tuan-puan. Macam mana bacaan naqal boleh berlaku? Tuan-puan nak jawab macam mana? Tuan-puan akan jawab jika huruf mati yang selepasnya ada hamzah. Okey. Ataupun tuan-puan boleh jawab juga naqal berlaku sekiranya terdapat huruf hamzah dan sebelumnya huruf yang mati. Okey, ada dua jalan lah. Ada dua jalan. Jelas Huruf mati selepasnya ada hamzah ataupun huruf hamzah sebelumnya ada huruf mati. Selesai. Jadi ada je pertemuan ini yang saya ceritakan tadi, itulah dia naqal. Dan dia bukan berlaku pada qiraat kita, tuan-puan. Sebab tu kalau tuan-puan dengar tentang perkara ni macam pelik jugalah. Macam pelik sebab dia bukan benda yang kita biasa dengar. Bukan benda yang kita biasa dengar, kita belajar, tidak. Mungkin boleh jadi ini kali pertama lah tuan-puan dengar. Okey, so sekarang ni tuan-puan dah faham kan naqal tu berlaku macam mana? Okey, tuan-puan dah faham dah naqal tu berlaku macam mana disebabkan huruf mati yang selepasnya ada hamzah. Ataupun boleh juga kita sebut huruf hamzah yang sebelumnya terdapat huruf yang mati. Okey, baik. Jadi, apa yang berlaku jika adanya pertemuan yang kita sebutkan tadi? Berlakulah pindahan harakat. Macam mana? Okey, sekarang ni kita tengok betul atau tidak ada huruf yang mati jumpa dengan hamzah. Jom kita buat semakan dulu. Ada atau tidak? Okey, lam ni adalah huruf yang mati. Betul lah? Kita tanda dulu. Selepas dia ada hamzah. Okey, cuma kat sini hamzah wasal kan? Ada hamzah. So betul. Jadi cukup syarat untuk berlaku naqal ni. Okey, bila kita dah mengesahkan ada pertemuan ini, maka kita pergi pada step yang kedua, iaitu pindahkan baris. Baris mana yang nak pindah? Kita kena pindahkan baris hamzah ni tadi pergi pada huruf yang mati tu, iaitu pada lam. Saya ulang sekali lagi, apa yang nak kena pindah? Baris pada hamzah tu kena pindah pergi huruf yang mati sebelum dia. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Apa yang nak kena pindah? Baris pada hamzah ni pindah pergi pada lam. Lam ni kan mati kan? Jadi ibaratnya hamzah ni dia menghidupkan semula lam tu. Bukan hidupkan semula. Lam tu memang mati kan? Dia menghidupkan lam. Lam tu mati. Jadi hamzah ni dia bagi baris dia tu pada lam. Boleh dapat? Okey, jadi kita buat proses pemindahan. Kita tengok kat sini. Okey, ni baris bawah. Kita pindah dia. Pindah. Okey, ni proses pemindahan lah ni. Kita pindahkan dia. Baik. Jadi bila baris pada hamzah ni dah dipindahkan pada lam, apa yang kita dapat simpulkan di sini, sukun pada lam ni dah tak wujud lah. Sebab dia dah dapat baris. Dia tadi dia mati kan. Lepas tu dia dah hidup dah sekarang. Macam mana dia boleh hidup? Sebab dia dapat baris daripada hamzah yang ada selepas dia tadi kat sini. Yang kat sini tadi. Okey. Bila hamzah ni, dia punya baris tu dah bagi pada lam, hamzah ni apa status dia pula? Jawapannya tak ada apa-apa. Ibarat hamzah tu pula yang tidak ada apa-apa fungsi. Ada macam tu konsep dia. Dapat tuan-puan? Baik. So, bila hamzah ni dah tak ada fungsi, maknanya dari sudut bacaan, kita terus fokus pada huruf sin saja. Okey, sekarang ni kita baca balik. Macam mana bunyi dia? Sama juga. Lismu. Bi'salismu. Sama je bunyi dia, tuan-puan. Bi'salismu. Tuan-puan jelas ke? Buat masa ni? Boleh respon dulu. Jelas ataupun tidak? Saya rasa saya dah cerita ni cukup perlahan lah.
Saya minta maaf kalau tuan-puan rasa macam laju ke apa kan. Sebab saya tahu topik ni dia bukan topik yang selalu kita dengar kan. Melainkan tuan-puan yang dah biasa ikut kelas apa semua, insya-Allah lah tak ada masalah kan. Tapi yang pertama kali ni. Okey, boleh faham dah? Okey, alhamdulillah. Jadi inilah dia yang disebut sebagai bacaan naqal, iaitu pindahan baris. Pindahan baris pada hamzah wasal ni pergi pada lam yang mati ni tadi. Okey. Jadi sekarang kita dah lihat dua penerangan. Yang pertama tentang iltiqa' sakinain tadi, yang kat bawah ni, kan? Saya letak ni yang kedua lah. Ni yang pertama. Okey, jadi ada dua nama dia. Sama ada iltiqa' sakinain ataupun naqal. Dia tak diikut turutan pun tuan-puan. Antara dua lah. Naqal dulu ataupun iltiqa' sakinain. Jadi di antara dua jalan cerita ni tadi, sama ada naqal ataupun iltiqa' sakinain, saya ada sebut pada tuan-puan. Iltiqa' sakinain ini adalah nama yang lebih sesuai. Okey, sesuai dengan kita punya keadaan lah. Yang mana kita mengamalkan bacaan qiraat Asim kan. Baik, kenapa naqal ni tak sesuai dijadikan hujah yang utama? Saya ulang sekali lagi. Kenapa bacaan naqal ni tak sesuai dijadikan hujah yang pertama? Kenapa iltiqa' sakinain? Kenapa iltiqa' sakinain yang lebih baik? Yang lebih sesuai? Okey, jadi ni saya nak jawab ni. Dengar baik-baik. Sebab apa? Kalau ikutkan sebenar-benarnya kaedah naqal, okey, kaedah naqal, dia akan berlaku kalau huruf mati. Ya, saya tulis kaedah naqal yang sebenar kaedah naqal. Kaedah naqal yang sebenar adalah pertemuan huruf yang mati berjumpa dengan hamzah qat'i. Ni tuan-puan. Kaedah naqal yang benar adalah huruf yang mati berjumpa dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i tuan-puan. Hamzah qat'i ni hamzah yang macam inilah. Ni, hamzah qat'i. Hamzah yang ditetapkan dengan baris. Hamzah yang ditetapkan dengan baris. Jadi, kenapa di sini tak sesuai untuk kita jadikan naqal sebagai hujah yang pertama? Kerana hamzah yang ada kat sini adalah hamzah wasal. Dia bukan hamzah qat'i. Faham tak? Dia bukan hamzah wasal. Dia bukan hamzah qat'i yang macam ini. Dia adalah hamzah wasal. Jadi disebabkan perbezaan pada hamzah ini, sebab tu para ulama ada sebahagian yang tidak setuju dengan istilah naqal ni. Nama naqal ni tidak sesuai diguna pakai. Dan bila ditanya kenapa tak sesuai, mereka akan menjawab kerana ini adalah iltiqa' sakinain, berbalik kepada huraian yang saya ceritakan tadilah berkenaan iltiqa' sakinain ni tadi. Kerana pertemuan dua sukun. Lam ni asalnya mati. Okey, dia jumpa dengan sin mati. Sukun jumpa sukun tak boleh baca. Jadi sukun yang pertama iaitu pada lam digantikan dengan baris bawah. Selesai. Habis cerita. Itu sahaja tuan-puan. Boleh faham ke? Jadi kenapa iltiqa' sakinain ini adalah jawapan yang lebih sesuai untuk dijadikan huraian? Kerana inilah tadi. Kena berbalik kepada kaedah naqal yang sebenar. Dia akan berlaku jika sukun bertemu hamzah qat'i. Bukan sukun, pada lam tadi kan ada sukun kan? Jumpa dengan hamzah wasal. Boleh faham?
Namun khilaf ini hanyalah pada penamaan sahaja. Dan akhir sekali dia masih lagi membawa kepada bacaan yang sama. Kita bawa okey. Kita faham tentang naqal ataupun kita faham tentang iltiqa' sakinain, kita akan lihat kesimpulan dia, natijah dia adalah bacaan yang sama. Tak ada apa yang beza pun. Okey. Jadi benda ni bukanlah satu isu yang berat pun tuan-puan. Sebab tu kalau kita tengok dalam sebahagian kitab-kitab tajwid, memang pada kalimah ini biasanya diberi nama dengan naqal. Cuma kalau kita kaji balik kitab-kitab yang lain, kan, dia ada syarah lebih luas lagi lah tentang kaedah naqal yang sebenar. Kemudian apakah nama lain yang lebih sesuai bagi kalimah ini. So, tuan-tuan perempuan faham Baik, sekarang yang terakhir sebagai penutup, nama yang kita tengok nombor 3 ni, nama ni syibih naqal. Syibih ni maksudnya menyerupai. Syibih naqal. Hakikatnya dia sama je lah dengan nombor 2 tu. Syibih naqal ni maksudnya menyerupai naqal. Ada yang menamakan di sini bi'salismu ini adalah bacaan syibih naqal. Dia adalah bacaan yang menyerupai. Okey, menyerupai bacaan naqal ni. Bacaan naqal. Okey, dia menyerupai bacaan naqal. Itu sahaja. Tapi hakikatnya maknanya kita setuju dengan nama iltiqa' sakinah inilah. Faham tak? Dia adalah iltiqa' sakinain dan dia syibih naqal. Dia menyerupai seperti naqal. Dan akhir sekali nak guna mana-mana nama pun boleh, tak ada masalah. Nak guna naqal boleh, nak guna iltiqa' sakinain boleh, nak guna syibih naqal pun boleh. Syibih ni menyerupai. Maksudnya dia menyerupai seperti naqal. Boleh faham? Tapi kita tak kata dia naqal sepenuhnya. Sebab kan inilah tadi kaedah naqal yang sebenar tu, berbalik kepada kaedah naqal yang sebenar. Wallahu a'lam. So syibih ni maksudnya apa tadi? Menyerupai. Menyerupai naqal. Baik. Ibtidak ada 2 cara bacaan. Untuk ibtidak memang ada 2 cara bacaan. Cuma dari sudut kalau kita membaca, kita memang takkan ibtidak kat sini lah. Okey, kita takkan ibtidak kat sini. Sekejap saya buka balik ayat Quran. Okey, cuba tuan-puan lihat ni Biasanya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Baik, bila kita berhenti ke alqab, kita akan teruskan bacaan kan. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jadi sangat tak sesuai lah untuk kita ibtidak di sini. Cuma sebagai makluman tambahan untuk anda, jika kita ibtidak di sini, bukan ibtidak dari sudut bacaan lah, ni dari sudut untuk pengetahuan kita. Kita boleh baca dengan lismu ataupun alismu. Kita boleh baca alismu ataupun lismu. Ni cerita dia kalau ibtidak lah. Lismu ataupun alismu. Maknanya kita akan hidupkan hamzah wasal tu dengan baris atas. Alismu. 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 Ataupun lismu. Kalau tanya saya penting ke benda ni? Dia tak adalah penting sangat. Tapi okey lah. Maknanya dia adalah tambahan knowledge kan pada kita. Sedangkan dari sudut bacaan, kita takkan bacalah bi'sa'alismu ataupun okey, untuk lismu tu betul lah kan. Kita akan baca dengan bi'salismu. Cuma ni nak cerita kalau kita ibtidak pada dia. Ibtidak dari sudut bacaan tunggal lah. Kalimah alismu ataupun ismu. Lismu, sorry. Alismu ataupun lismu. Tapi dari sudut bacaan, kita jangan ibtidak kat sini lah. Kalau kita tengah baca Quran, jangan ibtidak kat situ. Tak sesuai tu. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jadi inilah dia
penerangan yang ringkas tuan-tuan dan puan, dan saya mohon maaf lah jika penerangan saya ni tuan-puan masih lagi tak dapat terima. Itu mungkin kelemahan saya sendirilah. Saya tak pandai nak berkongsi pada tuan-puan. Namun inilah usaha saya yang saya mampu. Harap anda jelas. Okey, siapa yang nak screenshot ke boleh silakan. Boleh faham setakat ni tentang ni? Saya tak bimbang pada mereka yang dah biasa dengan saya kan. Dalam kelas pun kita dah belajar. Lepas tu dalam seminar pun selalu juga kita sentuh. Memang kita sentuh lah tentang ni kan. Jadi saya harap anda semua jelas, insyaAllah. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.